وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu dari benda yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan pada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu pada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah kepada-Nya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, hanya senya Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai dan darah dan daging babi dan yang disembelih dengan lain daripada nama Allah. Faman ittara ghaira baghin, barang siapa yang terpaksa tanpa melampau, wala adin, fala isma alaih, maka tidak ada dosa ke atas. Innallaha ghafurur rahim. Tuan-tuan, ayat tu walaupun hanya 2 ayat, tapi itu sudah mencakupi bab halal haram. Baru-baru ni awak duk perhati dah, time PKP kan, kuliah tak pergi, apa tak pergi, duk mengadap YouTube kan, wajib. Rupa-rupanya geng yang tak nak pakai hadis ni bukan di Malaysia je. Ingat Kasim Selamat, Kasim Ahmad. Ingat geng Kasim Selamat, Kasih Ahmad dia ada di dunia ni. Rupanya ada lagi rupanya. Di belah Timur Tengah tu bukan setakat yang tolak hadis, yang mengaku Imam Mahdi pun ada. Jadi tak pelik lah kalau makcik kita tu mengaku Imam Mahdi. Tapi pelik juga Imam Mahdi perempuan. Macam tuan-tuan pun kalau nak glamour boleh lah kan? Mengaku pengikut Imam Mahdi ke kan? Pengaku pemegang panji-panji Mahdi ke. Lah ni macam-macam perangai orang tu ada. Yang aku geram tu ramai pula follower tu. Yang tak mengaji, yang tak nentang apa tu ramai follower. Yang aku ni ada 20 orang dia follow. Ngajak universiti pada 20 tahun lah kan. Tapi yang duk follow ada 20 orang. Hak nu nahu tak ke mana, sarah tak ke mana, balaghah mantik tak ke mana, tafsir tak ke mana, beribu-ribu orang ikut. Tu lah. Betul lah, akhir zaman dia dah sampai dah masa tu, betul lah. Orang pergi ikut orang jahil tu dia. Rupanya bukan di Malaysia jadi jawab itu. Di Timur Tengah ni pun ramai. Yang mengaku Imam Mahdi, mengaku Rasul, mengaku Nabi, mengaku Tuhan pun ada. Itu yang best lah. Kan? Jadi geng Ayah Pin ni lah. Geng Ayah Pin. Jadi kalau kita ikut sini, kita nampak bahawa di sana secara umumnya Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi ulama fiqh ambil bahas sebab tu. Mana halal haram ni orang Islam je. Macam mereka tanya kita baru ni lah, boleh tak orang kafir guna kalimah Allah? Saya kata itu bukan kuasa ustaz. Mika ni reti undang-undang ni tak. Pertama, kita tak boleh laksanakan sepenuhnya undang Islam pun satu hal. Yang kedua, dia bukan Islam. Dia nak pakai apa pun kita tak boleh nak larang dari segi undang Islamnya. So macam nak segi civil lah kena perkemas. Kita ada Perlembagaan Persekutuan, kita ada Agung, kita ada Sultan, Peguam Negara orang Melayu Islam, Hakim Ketua Negara pun Melayu Islam ke Cina. Tak tahu lah. Sebab halal haram ni hanya untuk orang Islam. Saya ingat masa saya di Mesir tu, datang seorang Arab.
Tahu macam mana zaman tu internet belum nak ada kuat lagi, ada lah sikit-sikit kot internet, tak apa nak power sangat dah. Mai seorang Arab mai jumpa dia buat teksi ke sana, hang orang Malaysia cuba hang baca ni, dia tunjuk paper ke apa, betul ke ada orang Malaysia makan kucing ni? Apa dia? Orang Malaysia, aku dengar berita orang Malaysia makan kucing. Dia kata share dekat Malaysia ni ada 3 etnik utama, 3 bangsa utama. Satu Melayu macam aku ni, 60% Melayu, Islam, insya-Allah Islam. Alhamdulillah. Orang Arab dia sebut Islam, alhamdulillah. Lagi 30% Cina, 10% Kelin, Hindu. Yang Islam ni 60%, yang tak Islam ni dia kena kira. Dia bukan ada halal haram, yang ada halal haram ni Islam ni, betul? Betul. Taklah aku pelik juga, dia kata dah benda ni, dia kata yang Cina tu buat apa, dia sembah tok kong, ada lagi orang sembah tok kong lagi, dia kata Arab. Dia ingat zaman jahiliah dulu yang orang sembah tok kong, sebab orang Arab faham kan, zaman Abu Lahab, Abu Jahal dulu yang sembah Lata, Uzza ni. Dia kata di Malaysia apa ada orang sembah tok kong, lah ni pun ada orang sembah tok kong, dia kata ada. Macam mana beritahu tu? Innallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala bagi hidayat pada siapa kehendaki. Orang Arab dia baca Quran dia kalau hidayat milik Allah, dia kata. Nak sesat juga. Nak baca macam mana? Kan? Cerita apa? Nehru datang ke Mesir. Jawaharlal Nehru. Bukan Nehru ni. Gandhi. Dia mai ke Mesir. Orang Mesir ni dia bawa dengan lembu, buat kerja kebun. Jarang ada mesin, dia pakai lembu kebau. Tak bergerak dia pelupuh belakang lembu, dia gedebuk dengan kedai, dengan apa. Mau belakang kedai tu dengan nanah, dengan luka, dengan ya Allah, kita tengok kesian. Jadi satu kes tu Arab ni tengah pukul lembu ni, gedebuk. Dia ni Gandhi ni tengah naik kereta lalu kawasan pertanian Mesir, terkena dengan pertanian. Dia pun tengok orang Arab tengah pukul lembu, dia pun kata betul dia pergi lari kat lembu tu, dia teriak kat lembu tu, pergi sembah lembu tu. Apa Arab yang bengong berkata apa punya gila dia ni kan. Arab tak sekolah pun tahu bengong pergi sembah lembu. Nak cerita bab hidayat ni milik Allah Ta'ala. Bukanlah kita sokong pergi pukul lembu tu tak, tapi itulah dia kan. Jadi kulu min tayyibat, ayat ni bersifat umum. Dalam ayat lain pula Tuhan sebut mimma fil ardi halalan tayyiba, makan dan minum apa yang di muka bumi ni benda yang halal dan tayyib. Jadi ayat tu jangan baca selapihnya. Ni masalah. Kena baca 2-3 ayat. Sebab tu saya sebut pada awal lagi masa mula-mula kelas kita dulu. Tafsir hendaklah ditafsir, Quran hendaklah ditafsir dengan Quran juga. Jangan ambil satu ayat terus fatwa. Jangan ambil satu ayat terus buat hukum, buat hujah. Jangan. Dia ada banyak cerita. Hadis pun sama, Quran pun sama. Atas itulah beza ulama' dengan kita. Sebab ulama' dia kaji habis. Dia perhati satu ayat. Ini antara salah satu ayat yang cerita bab makanan. Ada lagi ayat lain yang cerita bab makan. Apa? Mimma fil ardi halalan tayyiban. Yang ni min tayyibat, tak sebut halal. Jadi jangan janji bagus je ada vitamin telan. Tak boleh kan? Dia kena kait dengan ayat tu juga, ayat lain juga. Jadi Islam meraihkan 2 aspek. Dalam bab pemakanan ni Islam meraihkan 2 aspek. Halalan tayyiban. Kulu mimma fil ardh, kulu min tayyibati ma razaqnakum.
makan yang baik. Jadi ulama menghuraikan situ. Illah benda yang baik ni halal. Illah benda yang halal ni baik. Segala makanan yang dihalalkan kepada kita ni baik. Yang haram tu tak baik. Itu dari segi maqasid. Kenapa haram babi? Kenapa tak boleh makan anjing? Makan katak, bewak tak boleh makan? Pasal tak comel. Tu orang primitif. Batak hutan yang makan katak, bewak tu. Tak ada siapa buat kandang bela bewak. Tuan-tuan pernah jumpa? Tak tahulah. Kotlah ada orang buat kandang bela bewak. Belum lagi. Kotlah tuan-tuan petikan. Ni tak sebut pun katak tak boleh makan, bewak tak boleh makan. Nanti kita cerita. Ya. Sebab secara ghalibnya menatang tu orang tak makan. Katak, bewak, cicak, tikus. La ilaha illallah. Kalau rumah Cina tuan-tuan, katak tak ada, bewak tak ada, tikus tak ada, cicak pun tak ada. Cicak pun lari berseredak habis. Tak berani duduk rumah Cina. Dia tahu kalau duduk tak selamat. Lebuh. Qalu inna, dia kata, baik aku belah. Kalau rumah Melayu ni kita cicak penuh. Sagi tikus belambak, buka belakang pintu, elok je katak duduk bawah belakang dekat bawah penyapu, elok je. Sepak pun mai pula, sepak mai lagi. Cik rumah Cina tak berani duduk lah. Dia tahu kalau dia duduk jadi lunch. Duduk lama sikit ke jadi katak goreng aku. Ambil aku tak boleh duduk. Jadi secara umumnya benda itu bukan makanan. Orang tak bela katak bola kandang untuk bawa makan, dah. Tak ada siapa bela tikus bola kandang untuk bawa makan, dah. Sebab tu ada ulama membahaskan bab makan halal ni balik kepada makanan Arab. Walaupun Arab tu bukan sunnah. Nabi tu orang Arab, tapi orang Arab tu bukan sunnah. Tapi ulama bahas tu. Orang Arab makan tak? Tak makan. Tak usah. Susu huduh orang Arab ni, dia tak makan. Bewak, katak ni tak makan. Tak tahulah kat tanah Arab pun tak ada katak kot. Tak tahulah mampus katak kamu panas tak hidup. Tapi belah Mesir tu. Tak tahu belah Mekah tak ada. Kalau ada pun jenuh nak hidup lah kan. Panas nak mampus tak boleh duduk lah. Sekali bewak dia tak makan. Arab tak makan. Jadi kalau orang tanya kita apakah antara sandaran pegangan ulama benda halal haram ni, tengok makanan orang Arab asalnya. Orang Arab makan? Tak. Baik. Jadi Tuhan kata kulu min tayyibat, makan benda baik-baik. Pasal apa? Pasal apa makan baik-baik? Sebab kita tu makhluk yang terbaik. Kita belajar sains kan? Kita tak belajar sains. Belajar sains apa? Dia ada herbivore. Dia ada apa? Carnivore. Lagi omnivore. Herbivore ni apa? Macam rusa, macam kijang, macam lembu. Kan? Ada yang carnivore macam rimau, singa. Ada omnivore. Siapa? Orang. Orang ni daripada pokok petai, daripada pokok jerin, sampai ke batang pisang, sampai ke buah pisang, sampai ke kulit cepedak pun telan. La ilaha illallah. Saya balik kampung Pak Mentong mula-mula dulu dah. Tengok dia buat kenuri, dia tebang batang pisang, belah batang pisang, buat gulai. Saya kata hampa ni tak kesian kat gajah. Saya kata. Pasal apa Ustaz? Dah lah pisang makan, daun pisang buat lepat dengan batang-batang pisang pun baru ustaz ni dia pergelak. Kesian kat gajah. Gajah pun nak makan juga kan. Hampa badu semua, gajah tinggal apa?
Tu kata orang. Kan? Dengan ikan, dengan ayam, dengan burung, dengan telur ayam, telur itik, betul pula masak macam-macam. Mau masak jangan tanya, tambah Melayu jangan tanya. Arab ni pekak. Saya duduk Mesir, ada je daging, ada je ubi keledek tu ada je, jagung ada je. Dia buat apa? Bakar je. Bakar tu buah hati haram. Haram tu apa? Sampah je. Sampah tu mungkin bakar-bakar buah atas tu. Haram semua. Itu jual kita. Macam tu. Mahal tak tu? Yang nak tergelak tu setongkoi 2 kupang. Masa zaman saya dulu lah. Jangan ni jangan tuan-tuan tanya lah. Setongkoi 2 kupang. Tiga apa nama setongkoi 15 sen. Tiga 5 kupang. Lagi mahal. Kalau setongkoi 2 kupang, 3-5 kupang tu okey lah, ada diskaun sekupang kan. Ni tak. Setongkoi 15 sen, 3 setongkoi 5 kupang. Tu panggil Arab nego. Patut pekak tak kaya. Ya, mujok dah tak ada Cina tanah Arab. Kalau ada Cina mampu ya Arab ni lingkup pergi nego tak reti. Pekak. Ada je ubi tu, ubi keledek dia manis. Tak jenis merah tu. Kat sini yang kalau kat semakit besar ada yang jenis merah tu. Dia ada 2 jenis kita, kuning, oren, merah. Hak merah tu. Mas sedap mana. Tapi tu reti kena buat cucuk ke apa, tak ada reti Pekak, tak reti apa. Yang mula makan tok ni orang Melayu lah. Yang mula-mula reti ambil tok buat bakar, buat sup ni orang Melayu lah bang. Arab pekak, tak reti apa. Dia tengok tok tu, habis sangat dia buat minyak tu kan. Buah tantu tu kan. Nanti nak nangis. Dia tengok orang Melayu pekat beli, dia kata, mula-mula murah. Masa tu kawan-kawan saya beli, buat sup, baru 10 unit. 10 unit lebih kurang RM8 kita. Lama-lama dia tahu. Orang Melayu beli pasal nak pergi kuat. Udah naik sampai 100-200 sekor. Itu dia. Haram sungguh. Dia pun tak reti apa. Padahal segala rempah, segala semua ada tanah Arab. Tuan-tuan tengok dia buat sup. Kalau tuan-tuan pergi Mekah tahu lah, tengok Arab buat sup buah ayak. Ayak dah hitam sikit. Reti kena tomeh ke buah bawang. Haram, tak reti apa. Jadi bangsa pekak. Sebab tu orang buat perdalan. Orang Arab ni makan ikut perut. Orang Arab makan ikut perut. Janji banyak. Melantak nasi sampai 3 pinggan rok tu dia nasi. Roti tu dah tinggi tu. Ayam sekok seorang. Sekok seorang. Aku pun dulu heran juga macam mana Arab terkedah sekok seorang. Sudah aku duduk sana sampai 5 tahun, aku pun bantai sekok seorang. Astagfirullahaladzim. Betul bang, saya cuba. Tak percaya sekok seorang, gila ke apa. Dah duduk 3-4 tahun, geram pula tengok ayam duduk gantung-gantung. Try tengok sekok, terang sekok seorang. Boleh rupanya. Lah jangan buat. Dah jangan buat. Tak tidur cerit 3 hari mau. Dulu boleh. Badan tengah muda. Sekok seorang dengan nasi sepinggan ayam sekok. Itu Arab punya style. Makan janji banyak. Tu yang tuan-tuan makan nasi Arab untuk 5 orang tu, depa seorang je. Yang tuan-tuan makan nasi Arab tu, sekilo nasi tu untuk 5 orang, tu Arab makan seorang satu je. Kita makan 5 orang. Haram tak sedap mana-mana ada kuah. Cekik mampui. Kita dengan dalca, dengan tu semua ni pun dah reti. Dia makan ikut perut, janji kenyang. Mak Saleh makan ikut otak. Ada kira protein berapa, karbohidrat berapa, kalsium berapa. Dia kira siap vitamin. Makan ikut otak. Orang Melayu makan ikut mulut. Janji sedap. Buat bihun pun nak sedap, mi pun nak sedap. Sebab tu tuan-tuan kalau lawan masakan, tak boleh lawan Melayu. Tak boleh. Tak usah pergi dari negeri mana pun. Pergi makan nasi Turki sedap. Haram tak sedap. Bohong. Burger tu, McDonald cabut tu sedap. Tak sedap. Sedap burger Ramli di jalan. Tak percaya. Ambil 2 try tengok. McDonald ada apa? Ada lah daging seketul. Ada cheese ketul. Apa? Tomato seketul. Tu
Semua burger Melayu ni dengan apa? Bawang goreng ada, dengan kopi ada, sos 3 jenis, kicap 2 jenis, sos 2 jenis. RM2.5 terbaik tu, RM2.5. Yang nu sampai RM8 terbaik tu. Haram sungguh. Dalam gambar bukan main lagi, nak telan macam nak mampu ke telan. Beli terbaik tu. Tuan-tuan lah kena tipu. Kalau sekali kena tipu tak apa, 4 kali tipu pergi lagi beratok sampai 3 batu beratok, beli juga. Pasal apa? McDonald. Nama. Peganglah cakap saya, tidak ada orang boleh masak lebih sedap daripada orang Melayu. Sebab dia cukup dengan santan, dengan rempah. Cukup. Tak lawan. Ya. Jadi apa maksud baik tadi? Sebab tu orang Melayu banyak penyakit. Makan tak banyak mana pun. Nasi sepinggan. Tapi itulah, dengan lemak, dengan apa, dengan minyak semua. Arak balon daging sekilo seorang, tak kena darah tinggi pun. Nasi apa? Dia bakar. Bila bakar, lemak tu turun. Dia ngap. Itu kan dengan minyak zaitun ditelan dengan apa? Dengan jeruk. Tu memotong balik lemak-lemak tu. Kita tadi dah lah kena kurma daging kambing, kena pula nasi minyak, bubuh lah teh tarik. Lepas tu tidur elok. Tak lama. Buat macam tu tak lama. Tunggu sebulan dah. Itu masalah. Kan? Sebab tu penyakit banyak. Mak Saleh dia suka makan. Pasal apa? Dia ikut Al-Quran. Tak situ dia ikut Quran lah. Kualiti makanan, kalsium untuk apa, sayur untuk apa. Sebab tu Mak Saleh ada buat vegetarian pula. Dia kurangkan makan daging. Betul. Daging ni banyak kolesterol lah, apalah. Kurangkan banyak makan sayur, makan ikan. Kita balun macam ya. Tak percaya tengok Teng Korban. Dan banyak kena gaut. Teng Korban kan, daging banyak. Tentulah pakcik-pakcik kena gaut, tentulah. Saya pergi tanya kedai farmasi tu. Ya salah bang, Teng Raya Korban. Aku pun kena sikit hari tu. Nyapis-nyapis je. Pasal apa? Ngap-ngap kaki. Pasal apa? Encik ambil ubat ni. Kod lah gaut. Try habis. Tengok lega. Dia dah bagi warning tu. Dah bagi warning lah. Kan? Saya kata, saya makan apa? Saya makan seafood. Encik makan daging banyak. Boleh tahan lah baru ni. Sekali rebus sekilo, 2 orang telan. 2 orang yang mesti nak tak hilang lagi balun. Sebab benda protein ni dia asid tinggi. Benda protein ni tadi asid tinggi. Jadi dia buatkan badan kita masalah. Dia timbul, dia simpan asid tinggi dalam badan. Boleh pergi gaut. Kalau tak kena gaut, telan pergi tak apa. Jadi secara umumnya boleh faham banyak makna thayyibat tadi. Dan orang perubatan pun cakap kat kita ni apa yang kita makan. Yang jadi darah daging kita ni makanan. Itu dia. Jaranglah orang tu tak terkesan di makanan dia. Jarang. Macam orang duk cerita lah. Dia tu isap okok. Kan hari tu ada orang duk kempen isap okok. Jangan isap okok. Itu ada gambar makcik mana. Atau umur 100 tu isap okok tak terhenti. Itu orang tanya lah. Makcik berapa tahun isap okok? Dah umur 4 tahun dah. 100 tahun lebih dah. Bukan doktor nasihat jangan isap okok. Doktor pun mati dah dia tengah nasihat. Doktor nasihat jangan isap okok tu mati dah. Dia duk elok sihat je. Tu tak boleh kira. Dia tak boleh kira macam tu. Dia kena kira umum. Nak buat peraturan ni kena kira umum. Ada orang makan kolesterol banyak pun tak apa. Ada orang isap okok sampai 3 kotak sehari pun tak apa, tak ada apa. Tapi secara ghalibnya penyakit tu sobat. Jagalah. Ada yang minum manis nak mampus tapi tak kena je manis pun. Ada kaum ibu seorang main mengaji saya. Mau minum teh tu, kita rasa manis dah. Tak manis ustaz, buh lagi 2 sudu baru rasa. Manis baru sedap ustaz.
Dia tanya kena uji manis cikgu, tak ada. 80 tak kena uji manis ni. Dia jenis spesies badan dia tahan. Tapi mungkin kita tengok dia minum manis, nasi mungkin tak makan banyak. Kita dah balun nasi 3 pinggan, cekelat pun balun, es krim pun balun, teh tarik pun 3-4 gelas sehari. Cari penyakit. Tu kena pula cendol. Cendol tu dah manis dah. Bubuh santan lemak lagi. Bubuh pulut pula, durian pula tambah es krim pula. Cantik sangat. Cendol campur santan, campur pulut, campur durian, campur es krim. Elok. Balum pula sampai 4 mangkuk. Tu kalau mati tu bunuh diri namanya. Agak-agak nak makan pun. Buat rasa sudah dah musim durian baru ni. Kan? Sedap Ustaz makan 2 ulas jadilah. Ni balun sampai 2 bakui. Kakak Tuhan suruh makan benda yang baik-baik. Memang dah Tuhan jadi makanan tu baik-baik elok, tapi tak ada lebih-lebih. Kan Tuhan sebab, kan dalam ayat lain Tuhan sebut kulu wasyrabu wala tusrifu. Sebab tu saya kata jangan baca satu ayat je, ada ayat lain pun Tuhan sebut makan dan minum tapi jangan lebih-lebih. Kita umur dah lebih 50 dah, kan? Kecil manis pun dah ada 12. Wih, geram tengok durian, tak makan buat rasa sudah. Ni durian, buah pulut, buah santan. Sampai 3 mangkuk, terang. Tu geng-geng batu kurau. Batu kurau gerik sama. Tengok mereka pulun durian dengan la ilah Allah. Kembang tekak-tekak aku tengok. Ustaz tak makan? Saya tak lepas lagi. Ui, sedap Ustaz. Balun dan pakcik, balun. Ustaz dah kecil manis? Tak ada. Apa itu? Tak ada lah. Makan. Jangan dah kena penyakit baru nak jaga. Orang tua pesan lah kan. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Orang tua pesan lah kan. Kita ni Quran pun tak ikut, hadis tak pakai, kita tasawuf tak pakai, perbiasaan orang tua pun tak ikut. Makan agak-agak sudah. Tuan-tuan tanya orang siap-siap. Tu kawan kita tu, kawan tuan-tuan tu, dia umur 96. Kena? Kena. Saya bukanlah, tapi saya baca sejarah ni. Jadi banyaklah orang cerita dia makan, memang makan sikit. Daripada muda tabiat dia makan berapa syarat. Dia memang jaga makan semua. Daripada muda. Bukan dah kena gout baru nak jaga, dah kena kecil manis baru nak jaga. Sebab tu sihat antara sebab lah. Kita ni dah ada umur 60 lebih dah. Kena pula tak pergi mari sate, mari dengan pulut, dengan rendang, telan bagi nak rak. Itu tidak. Elok. Jadi jangan salah ke rezeki Tuhan bagi. Tuhan bagi rezeki banyak. Durian ada khasiat, nyo ada khasiat, nasi ada khasiat, pulut ada khasiat. Betul. Tapi biar seimbang. Orang dulu makan pulut buat pi bendang. Sebelum pi bendang makan pulut. Buat apa dulu buat bendang, nak kena empuk padi, nak kena mengerat, nak pi kuih padi. Ya, lah ni pi bendang pun tak nak kerja apa dah, semua mesin. Siapa jangan runtuh dah. Ni kuat lah. Oi. Jangan buat main tu, kamera pun banjir tu. Aku pun heran juga, kamera boleh banjir. Kalau jemuan banjir tak heran, bawah jambatan. Ni atas bukit tu boleh banjir. Bala sungguh, la ilaha illallah. Bala tu tak bala. Banjir kemarau ni bala. Kata ulama, banjir ni antara sebabnya pasal zina dah banyak. Maksiat banyak. Kemarau antara faktor dia pasal orang tak bayar zakat. Antara sebab. Tak boleh cek. Dan ni zina ni tak ada apa lah. Buat main-main, buat gelak-gelak ya. Selamba je masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp cerita. Tak ada masalah, tak ada malu-malu. Alhamdulillah. Min tayyibati ma razaqnakum, daripada benda baik-baik, daripada ma tu jadi mudhaf ilaih.
Sebab tu tayyibat tu tak ada tanwin. Tuan-tuan tengok kau baru perasan. Tak, saya tak masuk tafsir lagi. Ni nak baru bagi meaning dulu. Oh, loh, ni baru mukadimah memang. Cuba tuan-tuan tengok tu. Min tayyibati. Ada tanwin tak? Ada tak? Pasal apa tak ada? Jam. Saya pun tanya pasal apa tak ada? Jam. Sebab asalnya ada tayyibatun, tayyibatin. Biasanya ada. Pasal apa tak ada? Sebab dia jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaih? Ma. Ma tu jadi mudhaf ilaih. Sebab bila jadi mudhaf, tanwin tak boleh ada. Tu syarat dalam nahu. Kalau buh tanwin, orang Arab kata khata' kabir. Bengong sangat dah macam tu. Bahasa mudah. Sebab tu tak ada tanwin. Jadi ma tu apa yang mausul, makna allazi. Ma makna allazi. Min tayyibati ma, apa yang aku rezekikan. So dikombinasikan antara bab makan dengan bab kami bagi rezeki. So Tuhan masukkan unsur akidah di situ. So segala nasi, segala ikan, segala ayam, walaupun nampak zahir kita yang bawa duit pergi beli ayam, itik, kebau, lembu tadi, itu semua aku yang bagi, bukan dengan duitmu mu beli, bukan. Walaupun nampak zahir kita yang bela ayam tadi tu, kita pergi tangkap ikan tadi, kita yang ada duit pergi beli. Tapi sebelum kita suap masuk perut kita, tuan-tuan, ingat semua tu Tuhan yang bagi rezeki aku. Baru ada keinsafan dalam hati kita. Tak dan. Siapa sebelum makan nasi dan 2 minit fikir sat dulu? Tak dan. Perut tengah lapar mah. Kena buka puasa dah. Tak dan sedar-sedar 3 pinggan terang nasi tu. Tengok-tengok ada lipas tu, baru tahu. Dengan lipas-lipas dia masuk perut dia. Tinggal kepala dia tak masuk perut. Lain semua masuk. Tu nak beri cerita tu. Makan kedai mana tu, dia tengok ada lipas, tengok tinggal kepala yang badan dah lepas masuk dalam perut dia. Badan muka ni kali tengok dulu sebelum makan. Lapar ustaz. Tu dia ni kali. Tu hikmah baca bismillah tu. Sebelum makan tengok dulu, perhati dulu. Ada cicak ke, ada lipas ke, ni tak ada ni, lapar ngap, tengok habis makan baru perasan daripada lipas cekok tu. Badan dah masuk dalam perut dia. Kira halal. Kira halal. Ya, jadi Tuhan kaitkan ma razaqnakum, kami yang bagi rezeki pada kamu. Sebab tu ucapan la haula wala quwwata illa billah tu besar sangat fadilatnya. Amin. Kita bila kita rasa kita nak bangga diri, kita rasa kita dah mula kaya, kita rasa ilmu kita banyak, orang dah mula agung-agungkan kita orang mula puji kita, banyakkan baca la haula wala quwwata illa billah. Tak ada, ni semua Tuhan punya kuasa, bukan kuasa aku. Kebetulan je Tuhan nak bagi aku banyak duit. Kita dah umur 70, sihat lagi. Orang lain 70 tu yang padam tak dalam 70 beramai. Tak usah 70, 30 jalan beramai dah. Kita Alhamdulillah 70, 80 sihat lagi. Jangan 90 tak ingat mati lagi, susah. Bukan orang sini, tempat lain. Sepatut kita syukur Allah, Tuhan bagi aku hidup lagi. Panjang umur lagi, sihat lagi. Apa? Siapa yang bagi tu? Tuhan bagi. Bukan pasal aku kerja selesai, bukan pasal aku jaga makan minum, bukan. Ramai je orang jaga makan minum, penyakit juga. Doktor jaga makan minum pun berapa ramai jalan cepat. Yang mati accident berapa ramai, yang kena COVID berapa ramai mati, 20 ribu dah mati. Kemarin dah sembang AJK suruh kat Ipoh lama tak ke Ipoh sembang. Tanya kat apa abang haji kita, dia kata ustaz saja nak panjang umur haji kita. Pasal apa? 2 kali doktor bagi tidur. 2
Doktor bagi tidur 2 kali lah. Biasa kita kata sekali tu orang kata pesan siap-siap lah kan. Mana bagi tidur tu maknanya dia prosedur dia sebab tak tahan sakit kan. So dia akan bagi ubat impact dia, so pesan siap-siap lah macam apa Siti apa pun ni, Siti Sarah pun ni. Tahu lah 60-40 ya, bukan 50-50. 60-40, 70-30 je. Ni 2 kali tidur, umur 82. Dah saja nak panjang umur sungguh. La ilaha illallah. So, dengan gaut, dengan buah pinggang, darah tinggi, kecil manis, semput, betul perkarang, semua ada. 2 kali tidur dah. Tanya macam mana kok dah. Mana saya pun kalau kata tak ada ustaz, tak terkejut. Ada lagi ustaz, alhamdulillah 2 kali tidur sihat balik. Oh, saja nak panjang umur Tuhan bagi. Ya, Tuhan nak bagi panjang umur. Kalau tak panjang umur tu, Tuhan nak murid saya berapa ni? Berapa orang ni yang umur 20 jalan, umur 30 orang sayung jalan, 30 jalan. Yang kita 60 relax lagi ya. Boleh gelak-gelak lagi nak. Oh, gelak-gelak lagi, lepak-lepak dan ngumpat orang lagi, ngutuk orang tu, ngutuk orang ni lagi, dan lagi. Macam kita lambat mati. La ilaha illallah. Washkuru lillah. Dan syukur pada Allah. Sebab tu dalam Islam ni, walaupun kita belajar fiqh, ada 5 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Makan, minum ni termasuk dalam harus. Ni termasuk dalam minum sekali lah. Bila sebut makan ni termasuk minum sekali lah. Harus, benda yang harus. Tapi sebagai seorang Muslim, rugi buat benda harus. Sebab benda harus boleh banyak hidup kita ni. Bersembang, duduk lepak saja-saja, main game, main sukan, bersembang, makan, minum, berjalan. Benda harus lah boleh banyak hidup kita, betul bang? Betul ke tak? Dalam 24 jam ni, benda wajib berapa kita buat? Semayang. Lagi? Bukan bulan puasa. Tak ada. Satu semayang. Kalau tak ada semayang, langsung tak ada benda buat itu. Sunat, kok dah tadi baca wirid sikit kan, tasbih sikit, takbir sikit, doa sat, tu sembahyang sunat, dapat ke tak sunat? Tu, habis tu lah. Majoriti masa kita harus jalan, pergi makan apa. So kalau kita buat benda harus, rugi tak dapat apa. Tak dapat pahala, rugi. Maka ulama saran pada kita, walaupun benda tu harus, niatkan benda tu jadi ibadat. Macam mana? Buat kerana Allah. Pasal makan ni, minta supaya aku sihat, boleh ada kedekat, boleh cari rezeki untuk anak-anak, untuk ini, boleh aku jadi imam, boleh aku jadi AJK surau, boleh aku bergerak khidmat untuk negara, jadi askar, jadi polis, dapat pahala. Pasal apa main? Nak bagi sihat, bagi peluh, bagi hilang segala toksik dalam badan, bagi kan. Nanti kalau kena gout susah nak pergi masjid, payah apa payah, dapat pahala. Ni dah nak minta bertaruh satu judi haram. Bukan orang sini tempat lain. Kena dah. Tu besar ustaz. Aku main minta juga. Bukan baru main, dah 30 tahun main minta. Lebih 30 tahun tak ada dah bertaruh satu. Main lah, kalau nasib. Tak syok ustaz. Tak syok tu susah. Siapa yang kata tak syok? Setan kata. Jangan sampai benda harus ni jadi haram. Daripada kita sembang elok-elok, jadi lara, jadi haram. Macam ketum dia kata, ustaz ketum ni bagus. Ya, semua Tuhan buat ni ada fungsi dia. Orang dulu minum ketum, selai daun dia, bubuh lantai. Buh 1 jam, hang sampai satu tandan, buh 1 jam. Itu bukan jadi ubat. Kalau jadi ubat ni, tidur pukul 12, bangkit pukul 5, badan segar, boleh noris 8 ekor. Tu sihat. Ni minum pukul 3 pagi, bangkit pukul 3 petang, sihat macam apa? Oh, kena dengan aku, senyap. Dengan orang lain boleh. Memang Tuhan buat benda ni. Kokain tu pun ada guna. Sebab tu ubat yang kita makan hari ni sebagai drugs. Drugs tu mana dadah tu ubat. Sebab tu dadah tu dia panggil drug abuse.
penyalahgunaan dadah. Dadah tu hasil ubat. Sebab tu orang tanam Tuhan bagi untuk jadi ubat pada kita. Tapi kita guna tu untuk khayal. Tak ada. Sama macam makan. Tujuan kita makan untuk sihat. Ni makan pasal nak seronok sedap je. Penyakit. Faham tak? Tu simple. Tu yang pertama. Yang kedua, tak cerita masuk tafsir ke tak apa, kita masa pun dah lewat 5 minit jadi. Kadang-kadang hari ni lah golongan yang tak suka dengan Islam ni. Kita sebagai seorang Islam ni tak ada masalah. Orang yang patuh taat ni tak ada masalah. Tuhan kata apa pun terima. Halal pun okey, haram pun okey. Faham? Hari ni ada timbul pokok ni, dia mula petikai. Oh susah lah macam tu. Semua haram. No tak boleh, ni tak boleh. Lah, cuba tengok. Banyak halal ke banyak haram? Banyak je benda halal. Saya kata tuan-tuan nak minum air apa? Tahu tak? Kita di Perak, di Malaysia ni secara khusus tuan-tuan minum air apa cakap? Air nyo ada, air tebu ada, apa? Carrot ada, timun buat air. Tomato pun perah buat air. Temikai air, pelam air. Nescafe, Holik, Milo, teh tarik, teh kungfu pun ada. La ilaha. Aku pun tak faham teh kungfu tu macam mana dia buat. Minum melompat kot Haji. Kalau minum boleh melompat, syok kan. Kita duk gagap minum boleh lompat. Okey kan. Sebab dia kata kungfu tu pasal banyak lapis. Aduh, nampak lapis tu. Macam tu. Dia seni tu nak buat tu, bukan senang. Jadi nampak lauk comel tu, lepas tu jadi mahal. Secawan sampai RM5 contoh. Tu yang pergi minta kedai kopi mahal tu. Sampai RM18 cawan, RM20 cawan pun ada. Pasal apa? Bubuh gambar love dekat kopi tu. Padahal nak masuk perut dia tarik dia pun. Nak lawa-lawa kat panjang apa aku pun tak tahu. Tapi itulah manusia. Perbuang duit bukan-bukan. Kalau nak layan nafsu ni perhabis ribu-ribu tak apa. Nak sedekah masjid RM5 ketar tangan. Ni habis duit aku. Padahal itulah yang kekal. Yang kita sedekah ke masjid tu yang kita nak bawa ke akhirat esok. Yang kita makan dia tarik je, tak ada apa-apa. Saya tanya salah, banyak halal ke banyak haram? Yang itu tak minum lah. Kopi, Holik, Nescafe, kopi pun tahu apa jenis, kopi janda, kopi bujang semua ada. Tongkat Adi, tongkat Musa, semua telan. Air Sungai Perak, tapi kalau lagu telan, pergi telan. Sekali pergi tadah ngap. Satu jak, kalau larat habis, minum. Tak ada. Tuhan kata, akak dia tak boleh minum. Minumlah, yang lain minumlah. Akak tak boleh tu. Buat jadi isu. Makanan. Lembu boleh, ayam boleh, itik boleh, burung boleh, dog pun boleh. Burung unta tak telan-telan. Ambil. Babi je tak boleh. Tentu kita bincang lagi. Pula petikai pasal apa babi tak boleh? Lah, pasal apa babi tak boleh? Adalah kerja babi Tuhan buat. Bukan untuk kita minta kedarah babi tu. Tu pasal apa Cina boleh? Nama pun Cina ni baca tengok. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Mu beriman ke tak? Kalau kita buka YouTube, seorang penceramah pensyarah Azhar ni, dia orang muda ni. Dia memang dilatih oleh Azhar untuk rot orang-orang yang melampau-lampau ni masuk dalam TV. Saya dapat hati Dr. Abdullah Rushdi, tuan-tuan boleh type. Itu dia masuk satu dengan geng-geng konon-konon yang budak-budak universiti lah. Petikaikan kenapa ni faraid ni, kenapa perempuan ni satu bahagian daripada dua. Dulu ialah zaman unta dulu ya. Dia sebut zaman unta. Tapi cakap Arab lah. Jenuh juga tuan-tuan nak faham. Boleh lah kan. Buka kamus. Kan? Arab tu bukan Arab standard ni, Arab mesinnya pelat. Boleh tahan lah kan. Dia siap kutuk Quran lagi. Boleh tak kita ubah? Tuan-tuan Rushdi tanya satu soalan, hang Islam tak? Hang Islam tak? Dia tanya satu soalan. Islam. Kalau hang tolak ayat Quran, hang bukan Islam.
Tu bubuh bum sedah dia bubuh tu ya. Kalau hang petikaikan ayat Quran, hang bukan Islam. Saya tahu. Buat apa suka hang. Tapi bukan keluar dari Islam. Bila duduk dalam Islam, kena ikut undang. Sama. Nak main bola, ikut undang. Tak ada undang, kat merah, belah. Simple. Main bola pun undang. Takkanlah agama tak ada undang. Logik. Dia nak petikai. Nak Tuhan nak sebut bahawa banyak. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dalam surah Baqarah. Banyak ayat boleh kait dengan ayat ni. Sebab tu tafsir ni kena baca banyak ayat. Gabung. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kenapa kita jadi khalifah di muka bumi ni? Sebab kita ambil istifadah, kita ambil manfaat daripada benda di dunia ni. Udara, of course. Air, ya. Darat kita guna. Gunung kita tak apa. Bawah bumi kita tebuk, buat lubang, buat apa. Pi korek besi buat kereta. Pi korek bukit buat rumah. Bukan kita korek bukit ke buat rumah ni? Masa bila duduk dalam bukit ustaz? Dulu ialah zaman Petra dulu, zaman kaum Ad, kaum Samud. Tuan-tuan bukan ke pi korek bukit tu kapur tu buat simen. Ni simen ni main mana ni simen ni main mana? Bukan pada kilang simen ni. Kilang simen main pada buat bawah. Simen tu. Daripada batu kapur. So apa beza kita dengan orang dulu duduk dalam gua? Sama kan? Cuma orang dulu dalam gua kita duduk pekan. Tapi batu tu lah gua. Benda tu kan? Kita nak belagak pasal apa? Semua orang nak punya bagi ambil. Sebab tu orang beriman ni. Sebab orang tasawuf ni kan. Dia sampai kata, Imam Ghazali kata satu benda. Macam mana kita boleh lawan orang Ta'ala? Sedangkan kita hirup udara Allah. Kita makan rezeki Allah. Kita duduk atas bumi Allah. Kita naik unta, naik kebal lembu. Semua Allah Ta'ala bagi. Mu nak lawan Tuhan macam mana? Nampak orang tasawuf punya fikir macam mana. Jadi kalau timbul satu hari ni orang boleh sombong depan Tuhan cakap, kenapa haram? Ya Allah. Tuan-tuan saya ambil masa seminit. Tuan-tuan tahu COVID ni pasal apa bahaya? Tak saya tuan-tuan. Yang ada apa istilah dia? Brought in dead apa? BID apa? Bawa masuk hospital je 2 minit jalan. Sebab dia menyebabkan paru-paru. Virus ni tadi, dia rosakkan sel-sel paru-paru badan kita ni, yang paru-paru ni nak absorb oksigen daripada udara. Sebab tu dia sangat bahaya. Kau setakat serang lutut, serang perut, tak bahaya lagi. Boleh telan ubat lagi. Kenapa? Mau serang paru-paru, sebab oksigen. Tuan-tuan balik kan cuba tahan nafas. Janganlah mati susah. Balik rumah. Cuba tahan nafas. Berapa minit tuan-tuan boleh tahan? Tak usah minit lah. 20 saat pun jenuh. Bukti tu tuan baca Quran tengok. Kan tahan nafas. Berapa saat boleh tahan? Habis tinggi 2 saat. Semput kita. Tuan-tuan bayangkan oksigen tak boleh masuk badan kita. Tahu rupanya pentingnya oksigen. Berapa lama dah kita sedut oksigen Allah? Berapa lama dah paru-paru kita berfungsi? Manusia adalah makhluk yang paling banyak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia lah yang paling kufur lawan Allah Ta'ala. Tak Tuhan kata, washkuru lillah. Syukurlah pada Allah. Sebab tu orang kafir ni lebih teruk daripada binatang. Kalau orang tanya kita, kenapa orang kafir betul? Sebab dia manusia. Tuhan bagi akal, Tuhan bagi perasaan, bagi hati. Tapi tak guna hati, tak guna akal, tak guna mata, tak guna telinga untuk cari hidayat Allah Ta'ala. Dia makan macam kebal lembu. Sebab tu Tuhan kata, balhum adal. Ulaika kal an'am, balhum adal. Mereka tu macam kebal lembu. An'am ni binatang ternakan.
Kenapa Tuhan misalkan orang kafir macam mereka tanakan? Kenapa tak compare dengan rimau ke rusa ke? Sebab mereka tanakan ni bodoh. Kalau kebal cerdik tuan-tuan, mampu kita. Lembu tu kalau cerdik, mampu kita. Pergi baru nak letak perah susu, letak kajang kita sedia. Tergolek dok tentu, mampu. Macam kawan saya dah, dia bela rusa. Cerita kawan. Bela-bela. Apa? Atas pada jara apa? Atas pada jara apa? Curang ganda. Lama tak pergi curang ganda. Dia kata, Ustaz, saya ada bela rusa. Lepas tu, jinak lah Ustaz. Lepas tu, boleh tak buat kekah? Saya kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab syarat kekah binatang jinak. Jinak lah Ustaz. Benar jinak. Betul. Saya pun pergi rumah tengok. Mana rusa ni dia cakap tu? Mana tu? Elok jinak kan? Pasal apa tambat? Aku nak kawan dengan orang mantik tak boleh. Tak boleh. Pasal apa tambat? Oh, kau tak tambat lebuh lah Ustaz. Tu lah pasalnya. Kalau bela rusa kijang tak tambat lebuh lah. Kebal lembu tak payah tambat. Panggil dia mari. Sebab tu binatang bodoh. Tuhan bodohkan dia untuk kita bela dia. Cuba rimau tu tapi tepuk belakang tengok. Lebuh. Sebab tu Tuhan misalkan orang kafir macam binatang ternakan. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Pasal apa? Makan, minum, duduk atas bumi Allah, hirup oksigen Allah, tapi tak pernah kenal itu Tuhan yang bagi. Allahu Akbar. Panjang kan? Baru dapat satu ayat jadi ya. Itu pun mukadimah. Berantaman-antaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamar rahmina wa la hafa. Marah ni marah apa nama?